Nampak cerita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mughnil Muhtaj karangan Khatib Asy-Syirbini, syarah kepada kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihima fid darain amin. Katanya kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan perempuan mustahadah al-mu'tadah ghairu al-mumayyizah. Perempuan mustahadah al-mu'tadah ghairu al-mumayyizah mesti hukum dia adalah turaddu ila al-haidhi ataupun ila haidhiha wa tuhriha ataupun turaddu ila al-haid wa tuhur as-sabiqain. Maksudnya yang terdahulu qadran wa waqtan. Itu maksud dia. Maksudnya dikembalikan perempuan tersebut kepada haid dan suci yang sebelum ini. Nisbah kadar dan nisbah waktu. Okey. Lepas tu kata Imam Nawawi wa tathbutu bimarratin fil asah. Maksudnya wa tathbutul adatu bimarrah. Sabitlah adat sekali. Okey, boleh faham? Adat sabit sekali. Dan ada perlu dilihat kepada bulan yang sebelum daripada bulan yang keluar darah istihadah. Kerana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiktibarkan ataupun mengambil kira terhadap bulan yang sebelum daripada bulan istihadah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan selain daripada Imam Syafi'i, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, litanzur adad al-ayyam wal layali allati kanat tahiduhunna min asy-syahri qabla an yusibaha alladhi asabaha. Tengok terhadap bulan yang sebelum daripada dia kena apa yang dia kena tu. Maksudnya bulan sebelum daripada bulan istihadah. Jadi kena ambil bulan yang paling dekat lah dengan bulan istihadah. Okey. Satu. Namun di sana ada pandangan yang kedua yang mengatakan bahawasanya adat sabit sekali. Kerana perkataan adah diambil daripada kata dasar al-aud. Yang mana perkataan aud adalah benda tu berulang berlaku. Okey, boleh faham? Sekurang-kurangnya berapa kali? 2 kali. Sekurang berapa kali? 2 kali. Faham tak? Okey. Dan di sana ada pandangan yang ketiga yang mengatakan bahawasanya adat sabit dengan 3 kali. Kerana melihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'is salata ayyama aqra'iki. Hendaklah engkau wahai seorang perempuan meninggalkan sembahyang pada hari-hari haid awak. Jadi perkataan aqra'ik adalah jamak, sekurang-kurang jamak adalah 3. Okey, jadi kesimpulan dalam masalah menetapkan adat ada berapa pandangan? Ada 3 pandangan. Ada pandangan yang mengatakan sabit adat dengan sekali, ada pandangan yang mengatakan sabit adat dengan 2 kali, ada pandangan yang mengatakan sabit adat dengan 3 kali. Baik. Maka dia buat contoh. Dia buat contoh, lepas tu dia cuba meletakkan hukum menurut 3 pandangan. Okey, boleh faham. Dia buat contoh yang mana contoh ni dia akan letakkan hukum menurut 3 pandangan. Okey, tengok. Faman hadat, maka barang siapa yang keluar darah haid. Hadat yang telah keluar darah haid. Maksudnya seorang perempuan yang telah datang haid, khamsatan fi syahrin. 5 hari pada sebulan. Thumma sittatan fi akhara. Kemudian
6 hari pada akhara ay fi syahrin akhar, pada bulan yang lain. Maksudnya bulan pertama, sebagai contoh bulan pertama dia datang haid selama 5 hari. Bulan yang kedua datang haid sebanyak 6 hari. Bulan yang ketiga thumma sab'atan fi akhara ay fi syahrin akhar. Kemudian 7 pada bulan yang lain. Jelas? Jelas jadi dibuat susunan begitu. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Saya nombor ekor. Ambil buat nikah nombor ekor selok. Dia orang hak yang main nombor ekor ni, dia lambat dengar nombor. Baik. Barang siapa hak yang keluar darah haid 5 hari dalam sebulan. Lepas tu kemudian 6 hari, kemudian 7 hari. Lepas tu thumma istuhidat, kemudian keluar darah haid. Lepas tu berlaku haid. Okey, jawab bagi man ruddat, dikembali akan man itu, dikembalikan dia ila sab'ah ala al-awwal, kepada 7 di atas al-awwal, pandangan yang pertama. Okey, boleh faham? Sebab 7 tu adalah bulan yang sebelum daripada bulan istihadah. Asy-syahr alladhi qabla al-istihadah ataupun asy-syahr alladhi qabla syahri al-istihadah adalah 7. Maka haid dia untuk bulan istihadah itu adalah 7. Okey, boleh. Kita buat start daripada Muharram. Kita ambil 4 bulan: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Okey, boleh. Bulan Muharram didatang haid sebanyak 5 hari. Safar 6 hari. Rabiul Awal 7 hari. Lepas tu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir datang darah istihadah. Hari pertama sampai ke hari 15, 16 masih lagi ada darah. Okey, jelas kan? Yang mana dia melihat darah saat itu satu sifat. Darah satu sifat daripada hari yang pertama kepada hari yang 16. Satu sifat sahaja. Jadi bermakna oleh kerana ada dah haid sebelum daripada ni, maka dia adalah mu'tadah. Tu, dia adalah mu'tadah. Yang pertama, yang keduanya oleh kerana dia ni tidak dapat membezakan sifat darah, maka dia adalah ghairu al-mumayyizah. Maka faturaddu ila al-haidhi wat-tuhri qadran wa waqtan. Maka dia kena kembali kepada haid dan suci dia yang bulan sebelum daripada bulan istihadah di sebuah kadar dan waktu. Kita dapati bahawasanya pada bulan Rabiul Awal datang darah sebanyak 7 hari. Maka haid dia pada bulan Rabiul Akhir adalah 7 hari. Bermakna hari yang ke-8 hingga hari yang ke-16 maka dihukumkan sebagai darah istihadah. Jelas? Satu. Wa ila sittati ala tsani. Wa ila sittati ataf pada ila sab'ah. Dan dikembali akan dia, akan perempuan tersebut kepada 6 hari ala tsani ala al-qawl tsani, di atas pandangan yang kedua. Kan pandangan yang kedua dia kata benda sabi ada dengan 2 kali. Faham? Jadi mengikut pandangan yang kedua, haid dia pada bulan Rabiul Akhir adalah 6 hari je. Okey, boleh faham? Sebab 6 hari berlaku 2 kali. Betul tak 6 hari berlaku 2 kali? Faham tak 6 hari berlaku 2 kali? Tadi. Tengok berarti. Muharram 5 hari. Lepas tu Safar 6 hari. Okey, boleh faham? Safar 6 hari. Lepas tu Rabiul Awal 7. Dia 7 ni melepasi 6 kan? Okey, faham? 7 ni melepasi 6. Jadi bermakna 6 hari berlaku 2 kali ya. Faham tak? 6 hari berlaku 2 kali, nampak tak? Nampak tak kan? Jadi hari yang ke-7 saat ni tu. Dah hak nak jadi 7 tu lalu kau 6 dulu kan? Okey, boleh. Dah kan, dah kalau kira gitu 5 hari 3 kali lah. Dah apa nak ambil 5 hari lebih banyak lagi. Sebab 5 hari nak masapan 6 dia melalui 5 hari dulu. Sebab dia kena gini. Kena ambil hak mana hak yang paling banyak. Okey, boleh faham? Mana hak yang paling banyak. Jelas tak mana hak yang paling banyak? 5 dengan 6. Lepas tu hak paling banyak paling dekat. 5 dengan 6, 6 lebih dekat. 6 lebih banyak daripada 5. Jelas. Nampak? Okey, habis. Wa ila sittati ala tsani wa ila al-khamsati ala tsalits. Dan kepada 5 hari mengikut betul? Al-tsalits.
Sebenarnya dia hak yang lebih penting lagi adalah hak yang lebih dekat. Bukan kira benda banyak dengan sikit, hak yang lebih dekat. Okey, nampak kan? Hak yang lebih dekat dengan bulan istihadah. Tu hak yang sebenarnya, hak yang lebih dekat dengan bulan istihadah. Jadi nang lebih dekat berbanding dengan 5. Yang mana nang saat itu berlaku sebanyak 2 kali. Hak yang hak yang keluar 7 pun kira ada juga 6 di situ. Wa ila al-khamsati wa ila sittati 'ala ats-tsani wa ila al-khamsati 'ala ats-tsalits. Okey, boleh faham? Jadi kepada 6 di atas pandangan yang kedua dan kepada 5 di atas pandangan yang ketiga. Jelas tak maksud dia? Jelas tak? Ya, habis. Seterus, habis itu. Katanya fa in ikhtalafat 'adatuha wa intazamat ka'an kanat tahidu fi shahrin thalathatan وفي الثاني 5 وفي الثالث 7 وفي الرابع 3 وفي الخامس 5 وفي السادس 7 ثم استحيضت في الشهر السابع ردت إلى 3. Okey, nampak? Dah urai lagi, nampak lagi ya. Katanya fa in ikhtalafat 'adatuha, maka jika berbeza, bersalah tidak sama oleh adatnya. Adat dia tidak sama, tapi wan tadamat dan tersusun, teratur adat dia. Adat dia memang tak samalah. Maksudnya kadang-kadang 6, kadang-kadang 7, kadang-kadang 8, kadang-kadang 9. Itu maksud ikhtilafat. Faham tak dia? Nampak dah? Maksudnya benda adat dia, benda yang pernah berlaku sebelum daripada ni berbeza. Kadang-kadang 7 hari, kadang-kadang 6, kadang-kadang 5. Dan banyak gitu perempuan. Lepas tu wan tadamat, tersusun. Tersusun maksudnya hak yang berbeza saat itu susung molek. Tu wan tadamat, susung molek. Dia sekurang-kurang intizam 2 kali berlaku. Sekurang-kurang intizam benda 2 kali berlaku. Contoh kan ka'an kanat, seperti bahawa adalah perempuan saat itu tahidu, dia datang darah haid fi syahrin pada sebulan, salatan 3 hari. Okey, bulan pertama 3 hari. Wa fi tsani, dan pada bulan yang kedua khamsatan 5 hari. Okey, 3 5. Wa fi tsalisi, dan pada bulan yang ketiga sab'atan 7. 3 5 7. Okey, Muharram 3, Safar 5. Lepas tu Rabiul Awal 7. Nampak? Lepas tu wa fi rabi'i, pada bulan yang keempat salasah 3 pula. Wa fil khamisi, pada bulan yang kelima khamsah 5. Wa fi sadisi, pada bulan yang keenam sab'ah 7. Nampak? Jadi kita buat dalam 6 bulan. Dalam 6 bulan. Ni 3, 5, 7. 3, 5, 7. Okey, beza tak? Ikhtalafat. Nampak tak beza? Sebab 3, 5, 7 beza. Ni contoh 3, 5, 7. Kalau 3, 4, 5 sama juga. Nampak? Ni 3, 5, 7. Contoh 3, 5, 7. Okey. 3, 5, 7. Nampak tak berbeza tak? Lepas tu intizam ke tak? Susung balik tak? Susung. Sebab 3, 5, 7. 3, 5, 7. Sekurang-kurang 2 kali. Maka thumma istuhidat fi syahri sabi', maka kemudian datang darah istihadah pada bulan yang ke-7. Dia mengalami istihadah pada bulan yang ke-7. Nampak? Maka ketika itu ruddat ila thalathah, dikembali akan perempuan tersebut kepada 3. Bulan yang ke-7 istihadah, haid dia 3 hari. Nampak? Faham tak ni? Haid dia 3 hari bulan yang ke-7. Tengok gini ni. Ni, bulan pertama 3 hari, bulan kedua 5, bulan ketiga 7. 3, 5, 7. Berapa bulan dah 6. Berarti molek. Yang 3, 5, 7, 3, 5, 7. Bulan ke-7 berlaku darah istihadah. Jadi haid dia berapa hari kita bagi? 3 hari. Bulan yang ke-8 4 hari. Faham? Bulan yang ke-5 silap. Mula. 3, 5, 7. 3, 5, 7. Jadi bulan yang ke-7 datang istihadah. Jadi bulan yang ke-7 haid dia 3 hari. Bulan yang ke-8 5 hari. Bulan yang ke-9 7 hari. Bulan yang ke-10 3 hari. Bulan yang ke-11 5 hari. Bulan yang ke-12 7 hari. Gitu lah. Okey, jelas. Itu maksud dia. Thumma istuhidat fi syahri sabi', kemudian dia datang darah istihadah pada bulan yang ke-7, maka dikembali akan dia kepada 3. Au fi tsamin, ataupun pada bulan yang ke-8
fa ilal khamsah, maka dikembalikan kepada 5. Au fit tasi' ataupun pada bulan ke-9, fa ilal sab'ah, maka dikembalikan kepada 7. Wa hakadha abada, dan seperti ini selama-lama. Jelas? Mudah tak? Cuma wa aqallu ma tastaqimu al-'adatu bihi fil mithal al-madhkur 6 ashhur. Sekurang-kurang perkara yang tertegak oleh adat dengannya. Sekurang-kurang perkara yang tertegak, yang terjadi oleh adat dengannya, fil mithalil madhkur, pada contoh yang tersebut, adalah 6 ashhur, 6 bulan. Kenapa tak 6 bulan? Kenapa tak 6 bulan? 3, 5, 7. Lepas tu 3, 5, 7. Betul tak 6 bulan? 6 bulan kan? Maksudnya, sekurang-kurang perkara, sekurang-kurang kadar ataupun perkara yang terjadi dengannya oleh adat, terwujud dengannya oleh adat, pada contoh tersebut adalah 6 bulan. Contoh tu 6 bulan. Mungkin 8 bulan. Kalau dia jadi 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Itu 8 bulan. Sebab kita kabudahkan sekurang-kurang berapa kali kena berlaku? Tadi sekurang-kurang berapa kali kena berlaku gini? 2 kali. Kena ingat sekali sekurang-kurang berapa kali? 2 kali. Sekurang-kurang 2 kali. Kita boleh faham? Kita tak faham lagi? Sekurang-kurang 2 kali. Habis. Jadi wa aqallu ma tastaqimu al-'adatu bihi fil mithal al-madhkur, pada contoh tersebut saat itu adalah 6 ashhur, 6 bulan. Dia bukan mesti 6 bulan. Contoh tadi 6 bulan lah. Sebab dia ikhtilaf kepada 3. Maksudnya dia tidak sama 3. Faham tak lagi? 3, 5, 7. Tengok tak sama tu kan? Jadi kalau tak sama 4, maka kira 8 bulan. Kalau tak sama 2, 4 bulan je. Sebab dia sabit dengan susunan begini apabila berlaku sebanyak berapa kali? 2 kali. Gitu. Katanya, falau lam taduri ad-dawr ath-thani 'ala an-nazm as-sabiqi ka an istuhidat fi ash-shahr ar-rabi' ruddat ila as-sab'ah la ila al-'adat as-sabiqah. Maka jika tidak berlanjutan, fa illam tadur dara yaduru. Fa illam tadur, maka jika tidak berlanjutanlah perempuan tersebut ataupun adat tersebut tidak berlanjutan. Fa illam tadur, maka jika tidak berlanjutanlah adat dia tadi itu, ad-dawr ats-tsani, pada pusingan yang kedua. Faham tak lagi? Daur di sini berarti molek. Daur di sini bukanlah daur yang kita faham sebelum daripada ni, iaitu pusingan ataupun kitaran haid dan suci, bukan. Kita ada berapa daur tadi? 2 daur. Tengok, yang pertamanya 3, 4, 5. Bukan, 3, 5, 7. 1 daur. Lepas tu 3, 5, 7. Tu daur yang kedua. Okey, boleh faham? Pusingan yang kedua. Maka jika tidak berlanjutan adat dia saat itu pada adat yang berbeza itulah. Fa illam tadur, maka jika tidak berlanjutan, kembali kepada adatuha al-mukhtalifah, adat yang berbeza tadi. Tidak berlanjutan adat yang berbeza, ad-dawr ats-tsani, daur yang kedua. Daur yang kedua tidak berjadi begitu. Sampai sekali ya, lepas tu masuk kepada kali yang kedua, tak jadi gitu dah. Jelas? Nampak tak lagi? Tak nampak lagi? Saat ni berapa kali jadi? 6 kali buat dia pula. Daur, maksudnya daur. 2 kali. 6 kali, 6 bulan. Okey. Kita ada 3, 5, 7. 3, 5, 7. Okey, 3, 5, 7 sekali. 1 daur. 3, 5, 7. 2 kali. Okey, boleh faham? Nampak tak lagi? Tiba-tiba dia kata fa illam tadur, atau fa illam tadur, jika tidak berlanjutanlah adat yang berbeza. Lagi tidak adat yang berbeza. Kenapa ada adat berbeza? 3, 5, 7 tu berbeza ke sama? Ya 3, 3, 3 baru sama. 5, 5, 5 baru sama. 7, 7, 7 baru sama. Nampak lagi? Jika tidak berlanjutan
Ay adatuha al-mukhtalifah. Adat yang berbeza saat ni. Tidak berlanjutan ad-dawr tsani. Pada daur yang kedua. Pada pusingan yang kedua tidak berlanjutan. Kita tidak lagi maksudnya tak jadi dah. Masuk pusingan yang kedua tak jadi dah. Sebab kita nak sekurang-kurang dua kali. Dua pusingan berlaku begitu. Jelas? Baik. Jika tidak berlanjutanlah adat yang berbeza saat itu pada daur yang kedua, tidak berlanjutan ala nazmi sabiq di atas susunan yang terdahulu, hak yang lepas, kan susunan yang lepas 357 lepas tu 357. Contohnya ka anistuhidat, seperti bahawa datang darah istihadah dah ia fi syahril rabi' pada bulan yang keempat. Jadi 357 berapa bulan ah? 357 berapa bulan? 3 bulan. Jadi bulan yang keempat tu keluar darah istihadah dah. Tadi bulan yang keberapa tu keluar darah istihadah? Bulan yang ketujuh. Faham tak lagi? Berarti molek. Buka mata luas, buka telinga luas. Baru mudah faham. Baik. Seperti dia datang darah istihadah fi syahril rabi' pada bulan yang keempat. Pada bulan yang keempat. Jadi 3, 5, 7. 3, 5, 7. Lepas tu bulan yang keempat datang darah istihadah. Jadi bermakna dia adat yang berbeza saat itu dia tidak pergi kepada daur yang kedua. Masuk bulan 4 berlaku darah istihadah dah. Jelas dah? Maka kalau begitu keadaannya ruddat, dikembali akan perempuan tersebut ila sab'ah kepada 7. 357 bulan keempat datang darah istihadah. Jelas? Berapa haid dia bulan yang keempat? 7. Sebab dia? Sebab dia? Sebab dia ni. Sebab ambil bulan sebelum. Kepada kang wa tathbutul 'adatu bi marrah 'ala al-asah. Jelas? Melainkan atas pandangan yang kedua, haid dia 5 hari. Melainkan atas pandangan yang ketiga, haid dia 3 hari. Jelas? La ila al-'adati as-sabiqati. Bukanlah kepada adat-adat yang terdahulu. Adat-adat yang terdahulu tu 3 dengan 5 tu lah. Jelas je? Jelas ha? Jadi Allah Rabbi katanya fa illam tantazim bi an kanat tataqaddam hadhihi marratan wa hadhihi ukhra ruddat ila ma qabla syahr al-istihadah. Maka jika tidak tersusung, tak susung, memang 3, 5, 7 tapi tak susung, bolak uang kali, tapi antara 3, 5, 7 tu bi an kanat tataqaddam hadhihi marratan wa hadhihi ukhra, dengan bahawa adalah terdahulu hadhihi ini marratan sekali, wa hadhihi dan ini ukhra marratan ukhra sekali yang lain. Kadang-kadang ni dulu, kadang-kadang ni dulu. Faham? Nampak lagi ya? Tak susung. Memang adat dia berbeza. Hak tadi adat berbeza tu susung molek. 3, 5, 7. 3, 5, 7. Okey, beza ya. Sebab 3, 5, 7 lain. Lepas tu susung molek. Hak ni memang beza tapi tidak susung. Lagu mana tak susung? Tataqaddama hadhihi marratan wa hadhihi marratan ukhra. Baik. Maka ruddat ila ma qabla syahril istihadah. Maka dikembali akan dia kepada apa hak yang sebelum daripada bulan istihadah. Hak mana hak yang paling dekat dengan bulan istihadah? Dia gana dia. Contoh kita kata 3, 5, 7. Lepas tu 5, 3, 7. Tadi 3, 5, 7 jadi 5, 3, 7. Tengok tak susung. Nampak tak ya? Maka kena ambil hak yang sebelum daripada bulan istihadah 7. Ataupun 3, 5, 7. Lepas tu 7, 3, 5. Ambil 5. 7, 5, 3. Ambil 3. Kena ambil hak yang sebelum daripada bulan istihadah. Sebab itu susung. Dia kena ingat adat mukhtalifah. Kita boleh ikut dia ketika mana dia saat itu susung molek. Dan sekurang-kurangnya berlaku sebanyak 2 kali. Habis. Ruddat ila ma qabla syahril istihadah.
Jadi kita nak kembalikan dia kepada bulan hak yang sebelum daripada istihadah, dia terbagi kepada dua. Yang pertama dia ingat, yang keduanya dia tak ingat. Kalau ingat jelas selesai. Ambil hak yang sebelum daripada bulan istihadah, dia ingat. Kadang-kadang lupa. Jelas tak lupa. Hak sebelum bulan hak sebelum istihadah apa hari? 3 ke 7 ah? 5 ke 7 ah? Lupa. Faham tak lagi? Lupa tak? Maka kalau lupa hukum dia lain. Hak yang kata dia boleh ambil, dia asalnya kena ambil bulan hak yang sebelum daripada darah istihadah. Dia nak ambil mesti dia kena ingat. Kalau dia ingat, lagu mana hukum? Nanti kita akan bicara. Sebab tu dia kata benda, in zakarathu. Jika ingat dia akan kembali kepada ma qabla syahri istihadah. Kalau dia ingat. Sebab ya kita nak ambil suatu benda, mesti kita kena ingat. Faham tak lagi? Ingat dah hak yang sebelum daripada bulan istihadah berapa hari? Ingat pakat tu lah. Nampak? Kenapa dikembalikan dia kepada bulan yang sebelum daripada darah istihadah? Binaan ala thubutil adati bimarrah. Kerana berdasarkan di atas sabitnya adat sekali. Berdasarkan adat sabit sekali. Sebab tu cukup kita ambil dengan bulan hak yang sebelum daripada darah istihadah. Bulan hak yang sebelum. Sebab berdasarkan kepada sabitnya adat sekali. Okey, habis. ثم تحتاق إلى آخر أكثر العادات إن لم يكن هو الذي قبل شهر الاستحاضة. Kemudian mengambil langkah ihtiyat. Ni payah agak sikit Mengambil langkah ihtiyat ia mengambil langkah berhati-hati. Maksud langkah ihtiyat ni adalah kita tengok lepas daripada ni benda yang dimaksud dengan ihtiyat di sini. Kita tengok kalau kita belek selah alik nu. Kita tengok kepada matang minhaj. Kata Imam Nawawi wal masyhur wujubul ihtiyat. Tengok matang minhaj. Wal masyhur wujubul ihtiyat. Pandangan yang masyhur adalah wajib ihtiyat. Lagu mana ihtiyat? Ni ihtiyat. Fayahrumul wat'u. Haram wati. Suami dia tidak boleh bersetubuh dengan dia. Wa masul mushafi. Haram menyentuh mushaf. Jumpa tak ni? Baik. Lepas tu wal qira'atu fi ghairi salah. Haram baca Quran pada selain daripada sembahyang. Wa tusallil fara'idha abada. Dia kena sembahyang fardu selama-lama. Sembahyang fardu kena sembahyang. Maksudnya ada benda yang wajib dia kena buat, ada benda yang haram dia buat. Wa kadzan naflu fil asah. Sama juga sembahyang sunat. Boleh dia buat. Itu dipanggil ihtiyat. Jadi sama juga di sini. Lepas daripada dia ambil bulan hak yang sebelum daripada bulan istihadah, kalau dia ingat dah. Kemudian dia kena mengambil langkah ihtiyat ila akhiri aktsaril adati, hingga kepada penghujung sebanyak-banyak adat. Yang kita boleh faham? Hingga kepada penghujung sebanyak-banyak adat. Kalau 3, 5, 7, benda hak paling banyak sekali. 7. Dia kena mengambil langkah ihtiyat hingga kepada penghujung sebanyak-banyak adat. Hingga cukup 7 hari. Illam yakun huwa alladhi qabla syahri istihadah. Jika tidak adalah ia aktsarul adat alladhi qabla istihadah. Hak yang sebelum daripada darah istihadah. Okey, boleh faham? Faham lagi? Kalulah hak yang paling banyak tu hak yang berada pada sebelum bulan darah istihadah, maka tidak perlu dah dia mengambil langkah ihtiyat. Okey, boleh faham? Dia mengambil langkah ihtiyat kalulah hak yang sebelum daripada bulan istihadah saat itu bukan hak yang paling banyak sekali. Okey, contoh. Dia 3, 5, 7. Okey. Lepas tu, daur yang kedua kita ambil contoh yang dibuat oleh Ustazah Ummu Atirah Yusuf. Hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Dia kata daur 1, 3, 5, 7. Daur 2, 5, 7, 3. Okey, sekarang ni adat dia mukhtalifah. Sebab 3, 5, 7 tak sama. Lepas tu tidak intizam, tidak susun. Okey, maka bulan 7 dia kena ambil 3. Bulan 7 kena ambil 3 kerana 3 hak yang last sekali. Maksudnya 3
adalah bulan hak yang sebelum daripada bulan yang berlaku istihadah. Betul tak gitu? Betul tak gitu? Okey. Lepas daripada tu kita tengok 3 tu bukan hak yang paling banyak. Hak yang paling banyak apa? 7. Jadi bermakna hari ke-4, 5, 6, 7 mesti dia kena mengambil langkah ihtiyat. Jelas? Untuk bulan istihadah. Jelas tak? Dia kena mengambil langkah ihtiyat. Okey. Cuma mungkin Zul tanya dah nak ambil langkah ihtiyat warna lepas dah. Nak ambil langkah ihtiyat lagu mana lepas dah. Okey, mengambil langkah ihtiyat walaupun lepas dah untuk bulan akan datang. Untuk bulan akan datang. Lepas tu untuk bulan ni pula dia kena qada sembahyang. Sebab kalau kira 3 hari dihukumkan hari ke-4 dia kena mengambil langkah ihtiyat, wajib sembahyang ke tak? Wajib sembahyang. Jadi kena qada balik sembahyang. Jelas tak? Nampak dah kan? Okey. Jadi katakanlah kita buat contoh lain. Saat ni 3, 5, 7. Okey, 3, 5, 7. Lepas tu hak yang kedua ia jadi 7, 3, 5. Jadi bulan ke-7 berlaku istihadah. Maka haid dia kita bagi 5 hari. Sebab bulan hak yang sebelum bulan istihadah adalah 5. Lepas tu hari ke-6, hari ke-7 dia kena mengambil langkah ihtiyat. Jelas? Kalau 3, 5, 7 tiba-tiba bulan berikutnya 5, 3, 7. Jadi haid dia 7 hari. Adakah dia mengambil langkah ihtiyat? Tak dah. Sebab bulan hak yang sebelum daripada bulan istihadah bukanlah hak yang paling banyak daripada adat tersebut. Jelas? Nampak tak lagi? Faham? Paling banyak. Nampak tak lagi paling banyak? 3, 5, 7. Mana paling banyak sekali? 7. Kalau bulan hak last sekali 7, kita bagi bulan istihadah 7. Adakah perlu dia mengambil langkah ihtiyat lagi? Tidak dah. Jelas? Tetapi kalau bulan hak yang sebelumnya bukan hak yang paling banyak, contoh 5, sedangkan hak yang paling banyak adat dia adalah 7, maka bagi kepada dia berapa? Bagi kepada dia haid ni 5 hari, manakala hari ke-6 dan ke-7 dia kena mengambil langkah ihtiyat. Sebab bilangan tersebut benda pernah berlaku. Okey, boleh faham? Bilangan tersebut pernah berlaku. Baik. Okey. Berarti tak mana tidak susung. Dia tidak susung ni memang berlaku 2 kali tapi tak susung. Ia lain daripada berlaku baru sekali. Itu lain. Katanya katanya fa illam tantazim bi an kanat tataqaddama hadhihi marratan wa hadhihi ukhra ruddat ila ma qabla syahri al-istihadati in dhakarathu bina'an ala thubut al-'adati bi marrah thumma tahtaqu ila akhir akthar al-'adati in lam yakun huwa alladhi qabla syahri al-istihadah. Jelas tak? Jelas dah? Okey. Fa in nasiyat, kan tadi kan dikatakan in dhakarathu, jika dia ingat. Tiba-tiba fa in nasiyat, maka jika dia lupa. Ma qabla syahril istihadah, apa hak yang sebelum daripada bulan istihadah. Berapa hari lupa lah. Dia lupa, tadi dia ingat. Tiba-tiba hak ni dia lupa pula. Au nasiyat kaifiyatad dawaran, ataupun lupa bagaimana pusingan tersebut. Warna pusingan pun lupa. Dunal adah, tidak ada. Adat dia ingat. Adat 3, 5, 7 tu dia ingat. Okey. Lupa lagu mana pusingan dia. Dia lupa lagu mana pusingan. Ataupun dia lupa berapa hari yang sebelum daripada bulan istihadah. Dia lupa situ. Kan kita kata kembali kepada apa yang sebelum daripada bulan istihadah. Kalau dia ingat, sekarang ni dia lupa. Ataupun lupa lagu mana pusingan dia. Tapi adat ingatlah, adat. Kalau adat dah ingat juga, jadi sama dengan mutahayyirah kalau adat dah ingat kau. Okey, boleh faham? Tapi sama pun dalam tempoh hak yang maksudnya dia ada tempoh hak yang diyakini ia tidak berlaku dah haid. Dan tempoh yang mungkin masih lagi dalam tempoh haid dan mungkin bukan. Faham tak Fendi? Tak nampak? Dia kadang-kadang dia berlaku dalam tempoh 10 hari. Jadi bermakna hari ke-11 tu yakin tak suci ya? Dan sebab dia berlaku dalam tempoh 10 hari.
Jadi dalam tempoh 10 hari tu mungkin haid, mungkin tidak. Nampak? Okey, habis. Maka jika dia lupa apa yang sebelum daripada bulan istihadah, ataupun dia lupa bagaimanakah pusingan tersebut. Dunal adah, tidak ada. Adat dia tidak lupa, dia ingatlah. Berapa hari yang berbeza saat ni. Maka hayyadnaha fi kulli syahrin thalatha. Maka kita hukum haid dia pada setiap bulan 3 hari. Okey, boleh faham? Apa 3 hari tadi? Apa 3 hari? Apa 3 hari? Sebab mana? 3 hari hak yang diyakini. 3 hari hak yang yakin. 5 hari. Okey, jadi sekarang ni dia kata di antara 3, 5, 7. Tapi dah ingat mana hak sebelum daripada bulan istihadah. Jadi bermakna 3 yakin tak? 5 tak yakin. 7 tak yakin. Jadi bagi 3 lah. Okey, boleh faham? Tu maksud hayyadnaha fi kulli syahrin thalatha. Sebab benda li'annahal mutayaqqan, kerana sesungguhnya 3 saat itu adalah benda yang diyakini. Okey, boleh? Jelas tak? Jadi apabila hak tu yang diyakini, lepas tu kita kena tengok hak yang paling kurang, kita kena bagi hak yang paling kurang daripada bilangan adat dia. Sebab hak yang paling kurang, hak yang paling sedikit tu adalah hak yang diyakini. Dalam masa yang sama kita kena tengok hak yang paling banyak. Supaya bilangan hari setelah daripada hari yang diyakini sehingga sebanyak-banyak dia saat itu kita kena mengambil langkah ihtiyat. Kita ni perempuan lah. Jelas. Watahtaqu dan mengambil langkah ihtiyat oleh ia perempuan tersebut ila akhiri aktsaril adat, hingga kepada penghujung sebanyak-banyak adat dia. Kalau antara 3, 5, 7, maka dia kena mengambil langkah ihtiyat selama sehingga hari yang ke-7. Okey, boleh faham? Jelas tak? Lepas tu wataghtasilu, dan dia kena mandi. Wajib dia kena mandi. Akhira kulli naubah, penghujung setiap naubah, setiap pusingan. Kita berapa pusingan tak dia? 3. 3 hari, 5, 7. Ada berapa pusingan? Jadi cukup 3 hari kena mandi, cukup 5 hari kena mandi, cukup 7 hari kena mandi. Okay, boleh faham? Sebab dia? Sebab setiap penghujung ataupun apabila sampai kepada penghujung setiap pusingan, di situ ada ihtimal darah berhenti. Setiap kali ada ihtimal darah berhenti, maka wajib dia kena mandi. Lihtimali linqita'i indah. Kerana ihtimal ada kemungkinan berhenti darah inda akhir kulli naubah, pada di sisi penghujung setiap pusingan. Jelas tak? Okey. Allah Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan sebelum daripada kita masuk dalam perbahasan baru, kita buat kesimpulan sikit supaya kita faham permasalahan yang kita bincang sekarang ni. Jadi sebenarnya hak yang kita bincang sebelum daripada ni adalah perkataan Imam Nawawi. Apa hak yang disyarah oleh Khatib Syarbini adalah perkataan Imam Nawawi, wa tathbutul 'adatu bimarrah. Sabit adat sekali. Adat sabit dah sekali. Sekali tu nak ambil bulan mana? Bulan hak yang sebelum daripada bulan istihadah. Okey, boleh faham? Sama ada bulan hak yang sebelum daripada bulan istihadah tu bilangan dia sama dengan hak sebelum ni ataupun tidak, hak tu tak kira. Faham tak lagi? Sama ada bilangan bulan hak yang sebelum daripada bulan istihadah saat itu, bilangan dia sama dengan bilangan bulan sebelum daripada ni haid dia ataupun tidak, tak kira. Jelas tak? Atas pandangan pertama. Melainkan baru ada pengecualian. Melainkan kalau sekiranya adat dia berbeza dan intizam, susung molek. Adat dia berbeza dan susung molek, maka kita kena ikut susunan adat tersebut. Yang mana yang dibuat contoh 3, 5, 7. Okey, kita buat contoh lain pula. Kita buat contoh 5, 6, 7. Kita buat contoh 5, 6, 7. 5, 6, 7, 5, 6, 7. Tiba-tiba bulan ke-7 datang istihadah. Maka bulan ke-7 haid dia adalah 5, bulan ke-8 6, bulan ke-9 7, bulan ke-10 5, 6, 7, 5, 6, 7, gitulah.
Wa hakadha abada. Seperti ini selama-lama. Okey jelas. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kalau sekiranya adat yang berbeza saat itu masuk daur yang kedua, dia tidak begitu. Maksudnya sekali je berlaku. Hak tadi 2 kali kan? Sekali je berlaku gitu. 6, 5, 6, 7. Lepas tu masuk bulan keempat, terus darah istihadah. Hak sebelum ni kita katakanlah hak sebelum ni haid dia 6. Lepas tu masuk bulan ni 5, 6, 7. Lepas tu istihadah. Okey, jelas. Nampak lagi kan? Baik. Jadi kalau kita tengok dia berlaku, maksudnya adat dia berbeza tapi tidak intizam. Ataupun bukan tidak intizam, tidak terjadi 2 kali begitu. Dia intizam dah sebab 5, 6, 7 tu teratur molek dah. Cuma tidak berlaku 2 kali. Sedangkan apabila begitu keadaan dia, mesti nak sabitkan kedudukan dia, itu mesti kena berlaku dua kali. Maka hak bulan yang keempat, hak yang keluar darah istihadah saat itu, haid dia kita kena ambil bulan hak yang sebelum. Jadi kalau 5, 6, 7, jadi kena bagi 7. Jelas? Okay, habis. 1. Lepas tu benda lagi. Kalau adat dia berbeza dan datang beberapa kali, cuma tidak teratur. Okey, kita kata di antara 5, 6, 7. Memang hak tu je adat dia. 5, 6, 7, 5, 6, 7. Tapi tidak teratur. Bolok kali gitu lah. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 6, kadang-kadang 7, kadang-kadang 7, kadang-kadang 5. Gitu main gitu lah. Tapi antara 5, 6, 7. Baik. Maka dikembalikan dia kepada bulan hak yang sebelum daripada bulan istihadah. Kalau dia ingat. Kalau dia ingat, dia kena ambil hak yang yakin. Nah, faham? Ni kalau dia ingat. Dia ingat, dia kena ambil hak yang sebelum daripada bulan istihadah. Dan sebelum daripada bulan istihadah, dia ada 2 kemungkinan. Kemungkinan hak dia hak yang paling banyak sekali. Kalau hak yang paling banyak sekali bulan sebelum daripada bulan istihadah, maka tidak perlu kepada mengambil langkah ihtiyat. Jelas? Tapi kalau hak yang sebelum daripada bulan istihadah bukan paling banyak, maka dia perlu kena mengambil langkah ihtiyat sehingga penghujung sebanyak-banyak adat dia. Jelas tak? Ni kalau dia ingat. Kalau dia tak ingat, kena ambil hak yang yakin. Kalau di antara 5, 6, 7 hak yang yakin adalah 5. Sebab hak yang 5 tu adalah hak yang sedikit. Maka hak yang lepas daripada tu dia kena mengambil langkah ihtiyat hingga kepada penghujung sebanyak-banyak. Maksudnya 6, 7 dia kena mengambil langkah ihtiyat. Dan dia kena mandi pada penghujung setiap pusingan. Faham tak dia? Cukup 5 hari kena mandi. Cukup 6 kena mandi. Cukup 7 kena mandi. Jelas tak? Okey, habis. Seterusnya kata al-mustahadatu al-mu'tadatu al-mumayyizah. Perempuan mustahadah hak yang mu'tadah, hak yang mumayyizah. Kata dia, thumma syara'a fil mustahadati ar-rabi'ati wa hiya al-mu'tadatu al-mumayyizah. فقال ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز حيث خالف العادة لم يتخلل بينهما أقل الطهر. Katanya al-mustahadah al-mu'tadah al-mumayyizah. Perempuan mustahadah yang beradat, lepas tu yang dapat membezakan sifat darah. Thumma, kemudian syara'a. Syara'a banyak kali dah kita khabar makna dia. Fa'il syuru' dengan makna mulalah musannaf yatakallamu fil mustahadah, berbicara, bercakap, berbincang berkenaan dengan perempuan mustahadah ar-rabi'ah yang keempat. Wahia, dan iaitu al-mustahadah yang keempat adalah al-mu'tadah al-mumayyizah, perempuan yang beradat yang dapat membezakan sifat darah. Maksudnya dia pernah dah datang haid sebelum daripada ni. Cuma bulan ni berlaku istihadah. Okey, boleh faham? Yang mana dalam masa yang sama darah istihadah dia saat ni tu datang lebih daripada 2 sifat. Lebih daripada 2 sifat, lebih daripada 1 sifat. Sebab tu dinamakan mumayyizah. Kalulah tamyiz dia dengan adat dia sama.
Adat dia 6 hari. Tamyiz dia darah kuat pun 6 hari. Tu selesai. Haid dia berapa hari? 6 hari. Sebab sama di antara adat dengan tamyiz. Faham? Masalahnya adalah adat dia lain, tamyiz dia lain. Maka nak pakai mana? Pakai adat ke tamyiz? Jelas tak? Perempuan mu'tadah al-mumayyizah, kadang-kadang darah hak yang keluar darah istihadah saat itu, tamyiz dia, maksudnya darah kuat sama dengan tempoh adat dia. Tempoh adat dia 7 hari contoh. Darah kuat juga 7 hari. Dari ke-8 darah kuning dah. Sampai ke hari ke-16. Faham? Maka jelas haid dia apa? 7 hari. Sebab sama di antara adat dengan tamyiz. Masalahnya ketika adat berbeza dengan tamyiz. Mungkin adat lebih banyak daripada tamyiz dan mungkin tamyiz lebih banyak daripada adat. Maka apabila adat berbeza dengan tamyiz, di sini berlaku perselisihan di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i pada meletakkan hukum bagi dia. Baik. Katanya thumma syara'a fil mustahadati ar-rabi'ati wa hiya al-mu'tadatu al-mumayyizah, iaitu al-mustahadah ar-rabi'ah adalah al-mu'tadah al-mumayyizah. Faqal, maka berkatalah Imam Nawawi, wa yuhkamu lil mu'tadati al-mumayyizati bitamyiz, dan dihukumkan bagi perempuan mu'tadah mumayyizah dengan tamyiz. Tapi dengan syaratlah haitsu khalafa al-'adah, sekira-kira menyalahilah tamyiz akan adat. Dah kalau tamyiz tidak menyalahi adat, faham tak tamyiz tidak menyalahi adat tadi? Sama. Sama tak ada isu lah. Mu nak hukum tamyiz ke nak hukum adat ke, dah sama kan? Natijah pun sama. Hak ni masalah khalafa at-tamyizu al-'adah. Haitsu khalafa ay khalafa at-tamyiz al-'adata, akan adat. Okay, boleh faham? Satu, lepas tu lam yatakhallal bainahuma aqallu tuhur. Tidak dicelahi di antara keduanya at-tamyiz wal 'adah aqallu tuhur, sekurang-kurang suci. Kalau menyelahi ataupun maksudnya dicelahi di antara adat dengan tamyiz sekurang-kurang suci, maka tu jelas diambil kira belaka adat dengan tamyiz dia. Sebab ada dah sekurang-kurang suci. Okey, boleh faham tak? Jelas tak? Contoh nanti juga aku contoh pada ni. Lagu manakah dicelah-celah adat dengan tamyiz saat ni tu berlakunya sekurang-kurang suci. Wujudnya kadar sekurang-kurang suci, nanti dia akan buat contoh lepas daripada ni. Tak apalah, ada contoh lepas daripada ni, kita tidak perlu baca sekarang tadi. Baik. Contoh dia kalau kita tengok 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris daripada bawah. 6 baris ke bawah. Boleh kita tengok. 6 baris ke bawah. Dikatakan fa in takhallala bainahuma aqallu tuhri umila bihima. Patut dia mari contoh. Maka jika dicelahi di antara keduanya oleh sekurang-kurang suci, maka diamalkan dengan kedua-duanya. Tamyiz pun pakai, adat pun pakai. Maka boleh faham. Jadi kesimpulan, bukanlah dalam masalah ni kira tamyiz secara mutlak. Faham tak lagi? Bukanlah masalah ni kira tamyiz secara mutlak. Kadang-kadang ambil kira juga adat. Faham tak lagi? Tengok ni. Maksudnya fa in takhallala bainahuma aqallu tuhri umila bihima. Adat pun diguna apatah lagi tamyiz. Cuma hak yang diutamakan adalah tamyiz. Tamyiz yang perlu diutamakan. Okey. Wa yuhkamu lil mu'tadatil mumayyizati bitamyiz lal 'adati fil asah. Bukanlah adat mengikut kaul yang al-asah, kaul asah. Okey, jadi untuk pagi ni kita berhenti sini dululah. InsyaAllah kita sambung semula. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.